Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Wahyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Pada hari ini merupakan sesi kita yang kedua dalam mengupaskan, mensyarahkan kitab 20 pengajaran berkaitan fake vaksin. Okey, jadi pada hari ini sebelum saya masuk ke dalam perbahasan yang baru, izinkan saya untuk rumuskan sikit apakah poin-poin penting yang kita dah sentuh pada sesi minggu lalu. Pada sesi minggu lalu, saya sentuh berkaitan dengan mukadimah kitab ini, berkaitan dengan pengenalan kepada kitab 20 pengajaran berkaitan fake vaksin. Dan saya juga sentuh berkaitan dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama yang menanyakan tentang bagaimanakah para ulama menggubal hukum berkaitan dengan vaksin. Kita dah bahaskan panjang lebar dah pada minggu lepas. Apa yang saya nak simpulkan sebelum kita masuk ke dalam perbincangan yang baru, hukum berkaitan dengan vaksin ni dia tak boleh satu hukum yang pendek sama ada boleh ke tak boleh. Tapi dia kena lihat kepada kategori-kategorinya. Itu yang kita bincangkan pada sesi minggu lalu. Vaksin ni boleh dibahagikan kepada beberapa kategori. Pada minggu lalu saya kongsi lebih kurang 5 kategori vaksin. Dan setiap kategori vaksin itu mempunyai perbahasan yang tersendiri. Dalam sebahagian keadaan penggunaan vaksin adalah dibenarkan. Dan dalam sebahagian keadaan juga penggunaan vaksin itu boleh jadi dilarang di dalam agama. Sama ada dibenarkan ataupun tak dibenarkan, di sana ada beberapa faktor yang kita kongsikan pada minggu lepas. Ada 4 faktor utama yang difikirkan, yang diraikan oleh para ulama sebelum menggubal fatwa tentang vaksin. Mereka fikirkan tentang keberkesanan vaksin tu. Itu salah satu consideration, pertimbangan yang penting. Yang kedua adalah tentang keselamatan vaksin itu. Yang ketiga adalah tentang bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan vaksin itu. Adakah bahan-bahan yang suci ataupun bahan-bahan yang najis? Adakah bahan-bahan yang halal ataupun bahan-bahan yang haram? Kalau sekiranya digunakan bahan yang najis, kalau sekiranya menggunakan bahan yang haram, adakah bahan tersebut telah melalui proses perubahan, transformasi daripada benda yang haram menjadi benda yang suci, daripada benda yang halal, daripada benda yang haram menjadi benda yang halal. Kemudian faktor yang keempat adalah wujud tak alternatif bagi vaksin itu. Kan? Itu merupakan di antara 4 faktor yang menjadi pertimbangan para ulama ketika mana mereka menggubal fatwa berkaitan dengan
vaksin. Kita nak beralih kepada soalan yang kedua pada hari ini. Soalan kedua berbunyi, apakah itu istihalah dan apakah pula contoh-contohnya di dalam perbincangan ulama silam? Jadi kalau antum masih ingat lagi ketika mana saya bahaskan tentang kategori-kategori vaksin, salah satu kategori vaksin iaitu kategori yang ketiga adalah vaksin yang dalam pembuatannya, dalam penghasilannya ada menggunakan bahan-bahan yang haram. Ada menggunakan bahan-bahan yang najis. Tetapi bahan-bahan yang haram itu, bahan-bahan yang najis tersebut telah melalui satu proses. Satu proses yang dinamakan sebagai istihalah. Sehinggakan dia dihukumkan sebagai suci. Itu merupakan perbincangan kita minggu lepas. Salah satu kategori vaksin. Vaksin yang ada benda yang haram, yang najis, tapi dia telah melalui proses istihalah. Pada minggu lepas saya ada sentuh sedikit tentang istihalah ni. Cuma pada hari ini saya nak detailkan lagi, perincikan lagi, syarahkan dengan lebih detail tentang istihalah ni. Daripada sudut pandangan para ulama silam kita dan juga di kalangan para ulama semasa kita. Apa benda ni istihalah? Kan, kalau nak mudah bagi antum, istihalah ni kita kata transformasi, transformation, satu perubahan. Jadi kita nak lihat apakah jawapan bagi soalan yang kedua ni. Dalam kitab saya ada menyebutkan yang istihalah ni adalah satu proses perubahan sesuatu bahan yang najis menjadi bahan yang suci. Kita ada satu benda yang asalnya najis. Kemudian benda yang najis ini, dia melalui proses yang tertentu, lalu dia menjadi suci. Kita ada satu perkara yang asalnya haram. Kemudian benda yang haram ini melalui proses yang tertentu, kemudian dia berubah menjadi benda yang halal. Jadi istihalah, dia ada kaitan dengan makna transformasi ataupun perubahan. Perubahan daripada apa ke apa? Perubahan daripada sesuatu yang najis menjadi sesuatu yang suci. Perubahan daripada sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang halal. Dan proses yang dilalui untuk dia berubah daripada benda yang najis menjadi benda yang suci, dari benda yang haram menjadi benda yang halal, ada pelbagai proses. Kadang-kadang melalui pembakaran, kadang-kadang melalui penapisan. Yang pentingnya dia berubah. Dia berubah hakikatnya. Dan kadang-kadang nama pun berubah. Nama benda tu pun berubah. Dan sifat-sifatnya berubah. Istihalah, kalau kita lihat daripada sudut bahasa, perkataan istihalah kata para ulama daripada sudut bahasa, maksudnya adalah perubahan sesuatu perkara, dia berubah daripada satu benda menjadi benda yang lain. At-taghayyur, perubahan. Ataupun sebahagian di kalangan para fuqaha kita, sebahagian di kalangan para ulama fikih kita yang terdahulu, mereka gunakan istilah inqilab al-ain ataupun hakikah. Berlaku satu perubahan. Daripada satu benda menjadi benda yang lain. Itu daripada sudut bahasa. Dan kebiasaannya daripada sudut istilah fikih yang dimaksudkan oleh para ulama, istihalah ni adalah satu perubahan daripada bahan yang najis menjadi bahan yang suci. Ataupun dalam bahasa Inggeris orang kata transformation or conversion of material. Kan? Dia melalui satu proses perubahan. Dan sebahagian di kalangan para cendekiawan kita, mereka translate, mereka terjemahkan perkataan istihalah ni sebagai teori perubahan zat. Itu merupakan sebagai pandangan ataupun terjemahan yang digunakan oleh sebahagian di kalangan para alim ulama kita. Jadi itu istihalah. Dan saya nak detailkan lagi, saya nak perincikan lagi perbahasan para ulama tentang istihalah. Barangkali ada yang bertanya, Ustaz, dalam Islam ni, adakah istihalah ni diterima? Boleh tak kita terima konsep ataupun proses istihalah ni?
najis berubah menjadi suci, kemudian kita hukumkan dia sebagai suci. Benda yang haram berubah menjadi benda yang halal, kemudian kita hukumkan dia sebagai halal. Kita hukum dia berdasarkan natijahnya. Kita memberikan hukum berdasarkan the end product and bukan the original product. Adakah itu diterima dalam Islam? Pernah tak para ulama kita bahaskan? Pernah tak para ulama silam kita bahaskan? Ada tak sandaran dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi bila para ulama buat kajian, especially para ulama syariah, para ulama yang mempunyai kemahiran dalam bidang syariat, mereka mengatakan istihalah ni diterima dalam Islam. Dan sandaran utama bagi istihalah ni adalah kesepakatan para alim ulama yang mengatakan arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya dihukumkan sebagai suci dan boleh dimakan. Jadi menurut para ulama kita, ini bukan perbincangan baru, ini adalah perbincangan silam. Kita kalau buka kitab-kitab fikih daripada pelbagai mazhab, kita akan dapat jumpa this particular discussion ataupun perbahasan. Arak kalau berubah menjadi cuka, maka dia menjadi suci. Arak kalau berubah menjadi cuka, maka dia menjadi halal. Arak yang pada asalnya haram, tapi kalau berubah menjadi cuka, dia akan jadi halal. Itu istihalah. Dan ada kesepakatan di kalangan para ulama tentang isu ni. Ulama daripada pelbagai mazhab, bukan ulama daripada mazhab Syafi'i sahaja. Tapi ulama-ulama daripada mazhab yang lain. Jadi ada kesepakatan, bahkan sebahagian ulama mengatakan ada ijma'. Ada kesepakatan di kalangan para alim ulama kita. Itu merupakan sandaran utama bagi teori istihalah. Jadi kalau arak yang asalnya haram berubah menjadi cuka, maka Nabi SAW benarkan kita untuk memakannya. Kan? Maka itu menunjukkan yang proses istihalah ini diiktiraf dalam Islam. Diterima dalam Islam. Ada tak contoh-contoh aplikasi teori istihalah ni ataupun proses istihalah ni dalam perbincangan ulama silam? Dalam kitab saya ada muatkan beberapa contoh. Contoh yang pertama sama seperti yang tadi tu, yang para ulama fikih kita daripada pelbagai mazhab, kan, mereka sepakat mengatakan kalau arak iaitu khamar, kalau berubah menjadi cuka dengan sendirinya dihukumkan sebagai suci. Pada hari ini saya nak jelaskan satu perbahasan di kalangan ulama. Kan? Ulama kita dekat dalam isu berkaitan dengan perubahan arak menjadi cuka ni, dia ada dua keadaan. Salah satu keadaan tersebut disepakati oleh para ulama, manakala keadaan yang kedua ni tak disepakati oleh para ulama. Yang disepakati oleh para ulama adalah kalau arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Tidak ada campur tangan daripada manusia. Okay. Jadi kalau arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, kata para alim ulama kita, ada kesepakatan yang mengatakan yang cuka tersebut adalah suci. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah bila arak berubah menjadi cuka, tetapi bukan dengan sendirinya. Ada campur tangan daripada manusia. Apa yang kita maksudkan ada campur tangan daripada manusia adalah barangkali manusia ada tambah perkara-perkara yang tertentu kepada arak tersebut sampai dia berubah menjadi cuka. Jadi dia tak natural lah. Ada intervention daripada manusia. Meletakkan sesuatu benda kepada arak tersebut sampai dia berubah menjadi cuka. Keadaan kedua inilah yang ada perselisihan pandangan di kalangan ulama. Jadi saya just kongsi dengan antum sekalian. Ada dua keadaan. Arak bertukar menjadi cuka. Keadaan yang pertama, arak bertukar menjadi cuka dengan sendirinya.
Ini ulama sepakat halal cuka tersebut. Yang ulama selisih pandangan, arak bertukar menjadi cuka, tapi pertukaran tersebut adalah disebabkan campur tangan daripada manusia. Manusia yang tambah perkara-perkara yang tertentu kepada arak tersebut. Itu yang ada khilaf. Itu yang ada perbezaan pandangan di kalangan para alim ulama. Sebahagian di kalangan ulama mengatakan kalau ada campur tangan daripada manusia, manusia meletakkan sesuatu kan, ke dalam arak tersebut sampai dia berubah menjadi cuka. Ada sebahagian di kalangan ulama mengatakan yang cuka tersebut masih haram, tak boleh dimanfaatkan, tak boleh dimakan. Itu pandangan pertama. Tapi ada juga di kalangan para ulama yang berpandangan yang arak walaupun ada campur tangan daripada manusia, meletakkan sesuatu ke dalamnya sampai dia berubah menjadi cuka, maka kalau end product itu adalah cuka, kan, kalau natijah yang terakhir itu adalah cuka dan bukan arak, maka dia tetap suci. Kan? Jadi isu tentang arak berubah menjadi cuka dengan campur tangan manusia ni ada perselisihan pandangan di kalangan ulama. Ada sebahagian di kalangan ulama mengatakan kalau ada campur tangan manusia, dia tak jadi suci. Dia tak jadi halal. Itu pandangan pertama. Golongan ulama lain yang lain pula mengatakan tak, dia jadi suci. Dia jadi halal. Kerana end product dia cuka. End product dia bukan arak. Itu pandangan yang kedua. Kan? Jadi kalau antum lihat kan, dalam slide sini kan, ataupun kitab saya letak para ulama fikih daripada pelbagai mazhab bersepakat bahawa arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya dihukum suci. So the keyword kat sini adalah dengan sendirinya. Itu yang ada kesepakatan di kalangan ulama. Adapun kalau dia berubah bukan dengan sendiri, tetapi ada campur tangan daripada manusia meletakkan sesuatu perkara sampai dia berubah, itu ada perselisihan di kalangan para alim ulama kita. Contoh yang lain tentang istihala ni adalah contoh yang pernah diberikan oleh sebahagian daripada kalangan ulama daripada mazhab Hanafi. Salah satu contohnya adalah salah seorang tokoh ulama mazhab Hanafi yang terkenal, Imam Ibnu Abidin rahimahullahu ta'ala. Dia berpendapat bahawa khinzir yang diletakkan pada tempat yang dipenuhi dengan garam sehingga berubah menjadi garam tidak lagi dianggap sebagai najis. Itu pandangan sebahagian di kalangan ulama Islam kita. Kita semua tahu yang khinzir itu haram dimakan. Tak ada ulama yang kata khinzir itu halal dimakan. Pengharaman khinzir ni disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas dalam Al-Quran. Daging khinzir haram dimakan. Berdasarkan kesepakatan para ulama kita. Dan kita pun tahu, garam pula, garam ni adalah sesuatu yang halal kan? Sesuatu yang suci. Kata Imam Ibnu Abidin daripada mazhab Hanafi, dia kata, kalau sekiranya khinzir kan, diletakkan di satu tempat yang dipenuhi dengan garam, kemudian dia berubah menjadi garam, kata Imam Ibnu Abidin, pada ketika itu tidak lagi dianggap sebagai najis. Kenapa tak dianggap sebagai najis? Adalah kerana the end product adalah garam. The end product bukan khinzir lagi. The end product telah berubah menjadi garam. Dan garam itu adalah sesuatu yang suci. Itu merupakan pandangan daripada Imam Ibnu Abidin rahimahullahu ta'ala, salah seorang tokoh rujukan dalam mazhab Hanafi. Dekat sini saya nak ajukan satu soalan kepada antum bagi yang sedang menyaksikan kuliah duha pada hari ini.
Agak-agak pada pandangan antum, siapakah pengasas mazhab Hanafi ni? Saya berikan dua pilihan dekat slide ini. Adakah Imam Nu'man bin Thabit? A. Imam Nu'man bin Thabit. Ataupun B. Imam Ahmad bin Hanbal. Kan? Ada pandangan daripada antum berkaitan dengan isu ini? Kan? Boleh berikan dekat komen antum kat chat box. Afwan, bukan chat box kan. Dekat Facebook punya komen. Siapakah pengasas mazhab Hanafi? Tadi kita sebut tentang Imam Ibnu Abidin. Kan? Daripada mazhab Hanafi. Kan? Dan sebagaimana antum maklum, mazhab Hanafi ni kalau di Singapura ni yang kebiasaannya mengikut mazhab Hanafi adalah teman-teman kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita daripada kalangan masyarakat India. Kan? Jadi ada pandangan daripada antum, kan, siapakah pengasas mazhab Hanafi? Adakah Imam Nu'man bin Thabit ataupun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala? Kalau dia nak berikan pandangan, boleh tuliskan dekat Facebook punya komen. Ke soalan ni susah sangat tentang pengasas mazhab Hanafi ni. Jadi kalau kita kan belajar tentang perbandingan mazhab kan, tentang imam-imam kan daripada mazhab-mazhab yang ada, kita akan lihat yang pengasas mazhab Hanafi kan adalah Imam Nu'man bin Thabit. Kan, Imam Abu Hanifah ataupun lebih dikenali sebagai Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kan, salah sebuah mazhab yang juga ada pengikutnya di tanah air kita, iaitu di Singapura. Seterusnya yang saya nak kongsi dengan antum adalah contoh aplikasi istihala menurut para ulama silam. Adalah sebahagian para ulama mazhab Hambali berpendapat bahawa tahi yang dibakar lalu menjadi abu tidak dianggap sebagai najis. Jadi kita semua tahu yang tahi ini dia najis kan. Dia bukan suci. Tapi kata sebahagian ulama silam kita, kalau tahi dibakar lalu menjadi abu, maka abu itu tidak dihukumkan sebagai najis. Perkara ini adalah satu perkara yang tidak disepakati oleh ulama. Sebab tu saya letakkan pandangan para ulama mazhab Hambali. Which means di sana ada pandangan para mazhab yang lain yang mempunyai pandangan yang berbeza dalam isu ini. Pandangan yang lain mengatakan kalau najis dibakar menjadi abu pun tetap dianggap sebagai najis. Tapi sebahagian ulama mazhab Hambali berpandangan tahi kalau dibakar lalu menjadi abu, dia dianggap sebagai suci. Tidak dianggap sebagai najis. Kenapa sedemikian rupa? Adalah kerana hukum diberikan berdasarkan the end product. Apa benda yang terakhir itu? Apa produk yang terakhir itu? Kalau benda yang terakhir itu suci, maka dihukumkan sebagai suci. Kalau benda yang terakhir itu adalah najis, maka dihukumkan sebagai najis. Dan menurut para ulama mazhab Hambali, tak dapat dinafikan tahi itu najis. Itu asalnya. Tetapi kalau dibakar menjadi benda yang lain, menjadi abu, maka itu tidak dianggap sebagai najis menurut sebahagian pandangan, iaitu pandangan daripada kalangan ulama mazhab Hambali. Kan? Itu salah satu contoh juga kan, yang disebutkan oleh para ulama kita. Okay, dekat sini saya nak ajukan satu soalan kan. Kalau antum ada pandangan boleh dah diberikan kan dekat chat box. Kan? Tadi kita sebutkan tentang mazhab Hambali kan,
Jadi pada pandangan antum, dekat negeri manakah terdapat ramai pengikut mazhab Hambali? Kan? Jadi mazhab Hambali ni daripada sudut fikir, kat mana ramai pengikut-pengikutnya? Adakah di Morocco ataupun di Arab Saudi kan? Apa pandangan antum? Ada yang berikan pandangan ada kata Arab Saudi kan? Okay. Dan tepat sekali jawapan tersebut. Ramai pengikut mazhab Hambali ni kita boleh jumpa di Arab Saudi. Kan, di Mekah, di Madinah. Kebanyakan mereka daripada sudut fikir pun ada di Arab Saudi lah. Kan? Walaupun kita tak nafikan lah, kadang-kadang dekat satu negara pun ada pelbagai mazhab kan. Dalam satu negara, mazhab Hambali pun ada, mazhab Maliki pun ada, kan? Mazhab Syafi'i pun ada. Kan? Macam kat Singapura lah. Kat Singapura kebanyakan mazhab Syafi'i. Tapi ada juga mazhab Hanafi. Kan? Di negara lain pun sama juga kan. Walaupun ada satu dominan mazhab, tapi ada mazhab-mazhab yang lain juga yang muncul ataupun yang wujud di tempat tersebut. Okay. Jadi rata-rata mazhab Hambali ni ada dekat sebahagian tempat. Dan salah satu tempat yang ramai pengikut mazhab Hambali, salah satunya adalah dekat Arab Saudi, kan? Dekat daerah Mekah dan juga dekat daerah Madinah. Saya nak beralih kepada soalan kita yang ketiga pada hari ini dalam kitab Fake Vaccine ni. Soalan yang ketiga berbunyi, apakah pula makna istihlak dan apakah contoh-contohnya di dalam perbincangan ulama silam? Tadi kita bahaskan tentang istihala. Sekarang kita nak bahaskan pula tentang istihlak. Kalau antum masih ingat, pada sesi minggu lalu, ketika mana kita kupaskan kategori vaksin yang ketiga, kita mengatakan kategori vaksin yang ketiga adalah vaksin yang dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang haram atau bahan-bahan yang najis. Tetapi bahan-bahan tersebut telah melalui proses. Dan salah satu prosesnya juga adalah istihlak. Dan apabila dia melalui proses istihlak, dia dihukumkan sebagai suci. Jadi apa benda ni istihlak? Itu yang kita nak bincangkan pada pagi hari ini. Tadi istihala kita dah tahu dah. Kan, istihala adalah proses transformasi daripada sesuatu benda yang najis menjadi sesuatu benda yang suci. Daripada benda yang haram menjadi benda yang halal. Apakah pula istihlak? Istihlak ni kata para ulama adalah percampuran antara bahan najis yang sedikit dengan bahan suci yang banyak. Istihlak ni dia bercampur. Apa bercampur dengan apa? Benda najis bercampur dengan benda yang suci. Cuma benda najis tu sikit kuantitinya dibandingkan dengan bahan yang suci tu banyak. Oleh kerana bahan yang suci bercampur dengan bahan yang najis, oleh kerana bahan suci yang banyak bercampur dengan bahan najis yang sedikit, apa yang berlaku? Percampuran ini menyebabkan bahan najis yang sedikit itu hilang sifat-sifat asalnya. Seperti rasa, warna dan bau. Itu istihlak. Yang kata sebagian ulama, istihlak ni adalah sejenis istihala. Jadi istihlak ni, dia salah satu contoh yang diberikan oleh ulama adalah bila bercampur antara bahan yang najis dengan bahan yang suci. Sampai dia menyebabkan bahan yang najis itu hilang sifat-sifatnya. Baik rasa, warna dan juga bau. Di sini timbul satu persoalan. Bila ulama bincangkan tentang percampuran antara bahan suci dengan bahan najis, kemudian bahan najis hilang sifat-sifatnya, ada tak dalil? Ulama ni bila bincang tentang benda ni, ada tak sandaran mereka? Kan? Jadi kata para alim ulama kita, ada sandarannya. Dalil bagi teori istihlak
adalah berdasarkan sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Apakah hadis tersebut? Hadis tersebut berbunyi, apabila air mencapai 2 qolah, maka ia tidak lagi mengandungi kotoran. Hadis ni kebiasaannya kita akan jumpa apabila kita belajar tentang bab taharah. Kan dalam kitab-kitab fikir, dalam bab yang pertama, bab tentang bersuci. Kan, tentang ambil wudu, tentang mandi hadas. Salah satu perbincangan ulama adalah tentang bab air. Air yang suci yang macam mana, air najis tu macam mana pula. Dan bila bahaskan tentang bab air, kebiasaannya hadis ini akan muncul. Hadis ini akan dinukil oleh para ulama. Air yang mencapai 2 qolah, maka ia tidak lagi mengandungi kotoran. Tentang bab air ni, kan, yang dimasuki najis, sama ada dia masih tetap suci ataupun dianggap sebagai najis, ada perbincangan sikit di kalangan ulama. Kita boleh bahagikan kepada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, benda yang najis bila masuk ke dalam air yang suci adalah bila benda najis tu masuk ke dalam air yang suci, kemudian sifat-sifat air tu berubah. Yang kita masukkan dengan sifat air adalah seperti contoh warnanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah. Jadi kalau kita ada air yang suci, kemudian dimasuki najis. Dan oleh sebab najis dimasukkan ataupun memasuki air tersebut, sifat air itu berubah. Daripada sudut rasa, warna ataupun bau, maka kata para ulama, dalam keadaan pertama ni, air itu dianggap sebagai najis. Itu keadaan pertama. Di sana ada keadaan yang kedua. Bagaimana pula Ustaz, kalau sekiranya kita ada air yang suci, kan, tak kisahlah kan, air laut ke, kan, air pipe kita ke, kemudian dimasuki najis. Tetapi sifat air itu tak berubah. Warna dia tak berubah, rasanya tak berubah, baunya tak berubah. Apa status air itu? Kalau keadaan yang pertama tadi adalah najis masuk dalam air, kemudian sifat dia berubah, maka dihukumkan sebagai najis. Keadaan yang kedua, najis masuk dalam air, tapi air itu tak berubah sifatnya. Tak berubah warna, tak berubah bau, tak berubah rasa. Jadi apakah status air tersebut? Itu yang ada perbincangan di kalangan ulama. Ada sebagian ulama, sebagai contoh ulama mazhab Syafi'i, mereka membezakan antara air yang banyak dengan air yang sikit. Air yang banyak menurut mazhab Syafi'i adalah air yang dah sampai 2 qolah. Nanti kita bahaskan tentang 2 qolah ni. Berapa ukuran dia? Menurut mazhab Syafi'i, kalau air dah sampai 2 qolah, kemudian dimasuki najis, dan sifat air tersebut tidak berubah, maka air itu dianggap sebagai suci. Kata mazhab Syafi'i, kalau air itu kurang daripada 2 qolah, kemudian dimasuki najis, maka air tersebut tidak dianggap sebagai suci. Jadi sebagian mazhab, sebagai contoh mazhab Syafi'i, membezakan antara air yang banyak dengan air yang sikit. Air yang banyak adalah air yang melebihi 2 qolah. Air yang sikit adalah air yang kurang daripada 2 qolah. Air kalau lebih daripada 2 qolah dimasuki najis, kan, maka tidak dianggap sebagai najis, dianggap sebagai suci. Air yang kurang daripada 2 qolah kalau dimasuki najis, maka ia dihukumkan sebagai najis. Itu pandangan mazhab Syafi'i.
Dan mereka menggunakan hadis ini sebagai sandaran. Apabila air mencapai 2 kolah, maka ia tidak lagi mengandungi kotoran. Di sana ada pandangan yang kedua dalam isu ini. Kan? Pandangan mazhab yang lain lah, bukan pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan yang mengatakan tak kisahlah air itu 2 kolah ke, 3 kolah ke, 1 kolah ke, 100 liter ke, 50 liter ke. Pandangan yang kedua, mereka tak gunakan 2 kolah sebagai kayu ukur. Menurut pandangan yang kedua, bila najis masuk ke dalam air, tengok dekat air tu, dia punya sifat berubah tak? Warna berubah tak? Rasa berubah tak? Bau berubah tak? Kalau air tersebut, sifat-sifatnya berubah, seperti rasa, warna ataupun bau, maka dia jadi najis. Tak kisah sikit ataupun banyak. Tak kisah 1 kolah ke, 2 kolah ke, 3 kolah ataupun lebih daripada itu. Menurut pandangan yang kedua ini juga, kalau najis masuk ke dalam air, tak kisahlah berapa banyak liter, tetapi sifatnya tak berubah, maka air itu masih dianggap sebagai suci. So, pendekatan yang kedua, pandangan ulama silam kita yang kedua, mereka tidak menghukumkan air itu suci ataupun najis berdasarkan berapa jumlah air itu. 2 kolah ataupun lebih daripada 2 kolah ataupun kurang. Tapi pandangan yang kedua, mereka menghukumkan sama ada sesuatu itu suci ataupun tidak berdasarkan sama ada sifat air itu berubah ataupun tidak. Itu pandangan yang kedua. Okay. Cuma rata-rata kita kat Singapura kan, kat Singapura rata-rata ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i membezakan antara air yang melebihi 2 kolah dengan air yang kurang daripada 2 kolah. Kalau melebihi 2 kolah, kalau masuk najis, kan, maka tak dianggap sebagai najis. Dianggap sebagai suci. Berdasarkan hadis ini. Air apabila mencapai 2 kolah, maka ia tidak lagi mengandungi kotoran. Menurut mazhab Syafi'i, kalau air itu kurang daripada 2 kolah, kalau dimasuki najis, maka ia tidak dianggap sebagai suci. Kan? Jadi yang penting kat sini, kalau antum lihat, air kalau lebih dari 2 kolah, air yang suci, kemudian dimasuki najis, kemudian tak berubah sifatnya. Kan? Itu salah satu contoh istihlak. Najis tersebut hilang sifat-sifatnya apabila bercampur dengan air suci yang banyak. Tadi kita katakan kepada antum, istihlak ni adalah percampuran antara bahan yang suci yang banyak dengan bahan najis yang sedikit. Dan disebabkan percampuran tersebut, hilang sifat-sifat najis tu. Ini salah satu dalil ataupun hujah yang diketengahkan oleh sebahagian di kalangan para ulama kita untuk menyokong teori istihlak. Dekat sini saya nak tajukan satu soalan kan. Tadi kita sebut tentang 2 kolah. 2 kolah ni berapa sebenarnya? Kita ni tak pakai kolah lagi kan. Kita sekarang pakai liters, mililiter. Kan? Jadi pada pandangan tu kan, 2 kolah ni bersamaan dengan berapa liter? Adakah 20 liter? 20 liter air? Ataupun 200 liter air? Apa pandangan Tom? Kan? Ada yang nak berikan pandangan dekat komen punya section. Selalu dengar 2 kolah, 2 kolah, 2 kolah. Kan? Jadi 2 kolah ni berapa ukuran dia? Kalau kita gunakan liters. Kan? In terms of liters. Kan? Ada yang letak, ada yang kata 200 liter. Ada kata 167 liter. Afwan, ada yang kata 187 liter. Okay. Ada barangkali Google kan. Google. 2 kolah ni berapa? Ada kata 270 liter. Okay. Ada kata 200 liter. Okay. Jadi pandangan yang berbeza-beza kan, yang diberikan oleh antum.
Antum pergi kat satu website ni kata sekian-sekian lah angka dia. Antum pergi dekat lagi satu website lagi satu pula mengatakan berbeza pula jumlah liternya. Dan bila saya buat kajian tentang dua kola ni, memang dia tak ada kesepakatan di kalangan ulama tentang berapa exactly 2 liter ni. Afwan, bukan 2 liter, 2 kola ni. Ada sebahagian di kalangan ulama seperti Dr. Muhammad Zuhaili kan. Dr. Muhammad Zuhaili ni adalah pengarang kitab Al-Muqtamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Adik kepada Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala. Kata Dr. Muhammad Zuhaili, 2 kolah ni dia iktiraf, dia aku yang ulama tak sepakat dalam menentukan 2 kolah dalam liters ni berapa. Cuma dia ada menukil 3 pandangan. Dr. Muhammad Zuhaili dalam kitabnya Al-Muqtamad fil Fiqh Syafi'i, dia mengatakan ada sekurang-kurangnya 3 pandangan dan saya yakin ada lebih daripada 3 pandangan. Pandangan pertama yang dia nukil dalam kitabnya adalah 200 liter. 2 kolah bersamaan 200 liter. Pandangan kedua yang dinukil adalah 204 liter. Pandangan ketiga yang dinukil adalah 192 liter, 0.85. Ada point lagi. Jadi Dr. Muhammad Zuhaili, iaitu adik kepada Syekh Wahbah Zuhaili. Syekh Wahbah Zuhaili adalah salah seorang ulama syariah yang terkenal daripada Syria, pengarang kitab fikih yang terkenal, perbandingan mazhab, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Dia juga ada seorang adik kan? Dan adiknya juga merupakan seorang tokoh ulama syariah yang masih hidup lagi. Banyak menghasilkan kajian-kajian yang bermutu. Kata Dr. Muhammad Zuhaili dalam kitabnya, dia menukil 3 pandangan di kalangan ulama dalam menentukan 2 kolah ni. Ada kata 2 kolah bersamaan 200 liter air. Ada pandangan mengatakan 2 kolah ini bersamaan 204 liter. Ada pandangan mengatakan 192.85 liter. Dan saya yakinlah kalau antum Google kan tentang 2 kolah dekat website-website yang tertentu, barangkali antum akan jumpa angka yang berlainan pula. Kerana measurement yang digunakan pada zaman Nabi SAW tak sama dengan measurement yang kita gunakan pada hari ini. Pada zaman Nabi SAW, measurement yang mereka gunakan, mereka tak gunakan in liters. Kita hari ini biasa kalau ukur air guna liter kan, liter, mililiter. Tapi yang digunakan pada zaman lampau, mereka gunakan istilah yang berbeza. Ada yang kata 270 liter. Itu memang pandangan tu pun memang wujud juga. Yang pentingnya sama ada dia 200 liter ke, dia 192 liter ke, ataupun 270 liter. Yang pentingnya 2 kolah ni adalah satu jumlah air yang banyak. Dia bukan 10 liter, dia bukan 20 liter, dia bukan 30 liter. Tapi dia dah mencapai ratusan. Cuma ada sedikit perbezaan pandangan di kalangan ulama dalam menentukan berapa exactly liters. Apa yang kita nak ketengahkan, kan? Kita menghormati perbezaan pandangan ulama dalam menentukan 2 kolah dalam liters ni berapa, ada perbezaan. Yang pentingnya adalah air suci kalau banyak, kalau dimasuki najis yang sedikit, kalau najis itu hilang sifat-sifatnya. Kerana bercampur dengan bahan suci yang banyak, kerana bercampur dengan air suci yang banyak, maka itu adalah salah satu contoh untuk menyokong teori istihlak. Benda najis campur dengan benda suci, kemudian hilang sifat najis, maka dia dihukumkan sebagai suci. Itu adalah istihlak. Syukran yang saya ucapkan kepada yang berikan pandangan. Contoh aplikasi istihlak juga dalam mazhab Syafi'i, berdasarkan hadis tadi itu, para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahawa air suci yang banyak yang bercampur dengan najis sehingga hilang sifat warna, rasa dan bau najis tersebut dianggap sebagai suci. Especially kalau air itu adalah air yang banyak.
Mazhab Syafi'i adalah antara mazhab yang membezakan antara air banyak dengan air sikit. Air banyak adalah air yang melebihi 2 kolah. Kalau dimasuki najis, kan, dan berubah sifat najis tu, hilang sifat-sifat najis tersebut, maka air tersebut masih dianggap sebagai suci. Jadi kita menukil pandangan daripada pelbagai mazhab. Tadi saya nukil pandangan Imam Mazhab Hanafi, kan, Imam Ibnu Abidin. Tadi saya menukil pandangan ulama daripada Mazhab Hambali. Tadi sekarang pula saya menukil pandangan ulama Mazhab Syafi'i. Apa yang ini semua menunjukkan? Ini semua menunjukkan yang teori istihlak ni diterima oleh para ulama daripada pelbagai mazhab. Dia bukan daripada satu mazhab saja. Barangkali example yang mereka berikan, contoh-contoh yang mereka berikan barangkali berlainan. Tapi isu dia isu sama. Isu tentang istihlak. Juga, seandainya susu seorang wanita jatuh ke dalam air larut sehingga tidak meninggalkan sebarang kesan, kemudian diminum seorang bayi, maka wanita tersebut tidak menjadi ibu susuan kepada bayi tersebut. Ini lagi satu contoh. Ini bukan contoh yang baru, ni contoh ulama silam kita. Kita semua tahu dalam Islam, salah satu cara untuk menjadi mahram, kan, adalah bila seorang bayi yang kecil, dia minum susu badan daripada seorang wanita yang bukan ibu kandungnya. Kan? Jadi kalau seorang bayi minum susu badan seorang wanita yang bukan ibu kandungnya, kalau memenuhi syarat-syarat yang tertentu, maka jadilah dia anak susuan. Kan? Dan ibu ataupun wanita yang memberikan susu kepada bayi tadi, walaupun dia bukan ibu kandung, tapi dia dianggap sebagai ibu susuan. Itu dibahaskan dalam kitab-kitab fikih. Cuma di sini ulama timbulkan satu masalah, satu contoh. Kalau letaklah, for example, sebagai contoh, kalau susu seorang wanita, susu badan seorang wanita dimasukkan ke dalam air laut ataupun dimasukkan ke dalam air, lalu susu tersebut larut sehingga tidak meninggalkan sebarang kesan lagi, kerana dah bercampur, kan, susu tu barangkali sikit, kemudian bercampur dengan air yang banyak. Jadi bila susu yang sikit ni bercampur dengan air yang banyak ni, maka hilang karakteristik, hilang sifat-sifat susu tadi kerana dia kadarnya sedikit. Kemudian air tersebut, percampuran antara air susu yang sikit dengan air suci yang banyak diberikan kepada seorang bayi untuk minum. Adakah kita mengatakan yang bayi yang minum tu dianggap sebagai anak susuan kepada wanita, kan, yang mana susu badannya bercampur dengan air yang suci tadi? Kata para ulama, dalam kes ini tidak terjalin hubungan mahram. Bayi tersebut tidak dianggap sebagai anak susuan, dan wanita yang mana susu badannya bercampur dengan air yang banyak tadi tidak juga dianggap sebagai ibu susuan. Kerana apa, Ustaz? Kerana telah melalui proses istihlak. Susu badan itu bercampur dengan air yang suci yang banyak sampai hilang karakteristik dia, hilang sifat-sifatnya, kerana bercampur dengan air suci yang begitu banyak. Jadi kalau seorang bayi minum daripada air tersebut, kita tidak mengatakan yang dia minum air susu badan wanita tersebut, tapi dia minum satu air yang mana telah berlaku istihlak, proses istihlak, kan? Percampuran antara bahan suci yang banyak, kan, dengan susu badan. Okey, dekat sini saya nak ajukan satu soalan pada antum. Tadi kita sebut tentang mahram, kan? Tentang ibu susuan, anak susuan. Dalam Islam ni, syarat nak menjadi anak susuan, apa syarat dia? Kan ulama kita bincangkan, kan? Ada yang berikan pandangan, kan?
Ada yang mengatakan berkaitan dengan afwan, saya tersalah lihat. Okay. Jadi ada tak pandangan antum kan? Apakah syarat menjadi anak susuan? Bayi yang menerima minum susu badan, seorang wanita, umur dia mesti berapa kan? Bawah berapa tahun? Baru boleh dianggap sebagai anak susuan. Kan? Dan susu yang dia minum tu kena berapa kali? Adakah sekali ataupun 2 kali ataupun lebih daripada itu? Ada yang berikan pandangan, ada kata 3 kali kenyang. Itu pandangan sebahagian di kalangan antum. Ada kata usia bayi tu mesti sebelum usia 2 tahun. Ada kata umur mesti bawah 18 bulan. Ada kata yang jumlah susu yang dia perlu minum adalah 5 kali susuan. Minum 5 kali sampai kenyang. Jadi itu merupakan pandangan-pandangan antum. Jadi rata-rata perbahasan para ulama tentang hubungan mahram yang terjalin disebabkan susuan, bayi yang minum air susu tersebut, kebiasaannya para ulama mengatakan tidak sepatutnya melebihi 2 tahun. Mesti 2 tahun ke bawah. Itu syarat pertama. Yang kedua pula, bayi tersebut bila minum air susu badan, mestilah minuman sebanyak 5 kali susuan yang mengenyangkan. Baru terjalin hubungan mahram. Jadi ada sekurang-kurangnya 2 syarat. Bayi mesti kurang daripada 2 tahun dan jumlah susuan yang diberikan adalah 5 kali susuan yang mengenyangkan. Itu yang dibahaskanlah oleh para alim ulama kita berkaitan dengan isu ni. Jadi kalau orang tu dah 10 tahun minum tak dianggaplah sebagai anak susuan. Dan dia juga mesti 5 kali yang mengenyangkan. Okey. Saya nak sentuh sedikit tentang soalan yang keempat kita. Soalan keempat berbunyi, bagaimanakah penerimaan para ulama terhadap teori istihala dan istihlak? Tadi kita kata istihala ni dia benda tukar kan. Benda yang najis tukar benda yang suci. Benda haram tukar menjadi benda yang halal. Contoh yang kita berikan, arak tukar jadi cuka. Oleh kerana the end product tu cuka, maka dia suci. Dia halal. Itu istihala. Istihlak, bahan suci yang banyak bercampur dengan bahan najis yang sikit. Dan percampuran tersebut membuatkan sifat-sifat najis tu hilang. Sifat warnanya, sifat baunya dan sifat rasanya. Jadi persoalannya, para ulama kita ni daripada pelbagai mazhab, adakah mereka semua terima teori istihala dan teori istihlak ni? Ataupun ada perselisihan pandangan di kalangan mereka? Apakah jawapannya? Jawapannya adalah secara amnya teori istihala dan istihlak diterima oleh para ulama silam dan semasa dari pelbagai mazhab. So, secara umum kita akan lihat ulama-ulama daripada pelbagai mazhab semua ada bincangkan tentang teori istihala. Semua ada bincangkan tentang teori istihlak. Rata-rata mereka setuju dengan teori ini, istihala dengan istihlak. Cuma barangkali contoh-contoh yang mereka berikan adalah berlainan. Itu jawapan secara umum. Dalam masa yang sama juga, kan, bila kita buat kajian dalam isu ini, kita dapati para ulama juga ada sedikit perselisihan pandangan mengenai skop aplikasi kedua-dua teori ini, iaitu teori istihala dan istihlak. Adakah teori istihala dengan istihlak ni kita apply, kita terapkan dalam semua keadaan?
Benda kalau najis tukar jadi benda suci, okey, suci. Ataupun teori istihala dengan istihlak ni hanya digunakan bagi keadaan-keadaan yang tertentu saja. Jadi ini yang ulama kita mempunyai pendekatan yang berbeza. Ada sebahagian mazhab dia strict sikit dalam isu ni. Ada sebahagian mazhab dia longgar sikit dalam isu ni. Ada yang hanya menghadkan teori istihala ni dalam keadaan-keadaan yang tertentu saja. Itu yang tadi saya kongsi dengan antum kan. Tadi saya bila berbincang tentang arak, kalau tukar jadi cuka, dia ada dua keadaan. Kalau dia berubah dengan sendiri, ulama sepakat mengatakan suci. Tapi kalau dia berubah dengan intervention, dengan campur tangan daripada manusia meletakkan sesuatu perkara dalam arak tersebut sampai dia berubah menjadi cuka, itu yang ada perselisihan pandangan di kalangan ulama. Jadi pun walaupun secara umumnya ulama kita terima teori istihala, teori istihlak, cuma mereka beza pandangan tentang skop dia. Dalam keadaan bagaimanakah kita boleh apply teori istihala ni? Dan dalam keadaan bagaimanakah pula kita boleh apply teori istihlak ni? Hanya ada sebahagian ulama hanya membataskan bagi contoh-contoh yang tertentu sahaja. Tapi bagi sebahagian ulama mereka meluaskan perbahasan. Mereka mengatakan selagi mana berlaku perubahan, selagi mana the end product tu adalah suci, maka kita hukumkan sebagai suci. Walaupun the original product adalah sesuatu yang haram. Di kalangan ulama yang meluaskan skop aplikasi istihala dengan istihlak adalah ulama syariah yang terkenal, Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni dia banyak tulis kajian tentang isu-isu semasa, isu-isu fiqh semasa. Dan beliau adalah di antara golongan para ulama yang mengatakan kalau the end product tu memang benda yang suci. Memang sesuatu bahan yang totally different daripada the original product, maka perkara itu dianggap sebagai suci. Walaupun pada asalnya benda itu adalah haram. Jadi antara ulama yang dia meluaskan skop aplikasi teori istihala dengan istihlak adalah Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Jadi itu sedikit perbahasan berkaitan dengan soalan yang keempat tadi. Jadi sebagai kesimpulan pada hari ini kita bincangkan beberapa isu. Suka saya simpulkan dengan 3 poin, tiga poin penting. Yang pertama sekali kita bahaskan tentang istihala. Apa itu istihala? Istihala adalah satu proses perubahan sesuatu bahan yang najis menjadi bahan yang suci. Itu istihala. Bahasa Inggeris panggil transformation. Ataupun sebagian ulama kata istihala itu adalah teori perubahan zat. Contoh yang kita berikan adalah tentang perubahan arak menjadi cuka. Jadi cuka itu dianggap sebagai suci. Istihlak pula yang kita bahaskan pada hari ini adalah percampuran antara bahan najis yang sedikit bercampur dengan bahan suci yang banyak. Oleh disebabkan percampuran ini, maka bahan najis yang sedikit itu hilang sifat-sifatnya. Sifat-sifat seperti rasa, warna dan bau. Maka dihukumkan sebagai suci. Itu istihlak. Dan poin yang terakhir yang saya nak kongsi dengan antum adalah secara amnya ulama kita terima teori istihala dengan istihlak. Cuma yang mereka selisih pandangan adalah tentang skop aplikasi kedua teori ini. Adakah aplikasi kedua teori ini dihadkan kepada contoh-contoh keadaan-keadaan yang tertentu sahaja ataupun diluaskan skop aplikasinya? As long as berlaku perubahan menjadi benda yang suci, maka dia dianggap sebagai suci. Ini yang menjadi titik perbezaan, titik perselisihan di kalangan para alim ulama kita pada zaman ini. Jadi itulah yang saya nak kongsi dengan antum pada kuliah duha pada pagi hari ini. Kalau sekiranya ada yang berminat untuk mendapatkan kitab ini, antum bolehlah pergi dekat website yang tertera, kan, dekat rizahan.sg/buku.
kan? InsyaAllah boleh order buku dekat situ dan akan dihantar kitab ke rumah antum. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, kesalahan, kesilapan dalam penyampaian pada hari ini, itu datang daripada diri saya. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.